Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio. Terima kasih kerana sudi untuk menonton berkenaan dengan perbincangan krisis kepada kita iaitu pendidikan setelah COVID menyerang ataupun telah secara globally infected in our education lah. So, apa yang saya nak bincangkan adalah dapatan hasil daripada input menerusi perbincangan, dapatan daripada laman yang besar dan juga laman-laman berita yang besar lah. Jadi mereka telah bincangkan misalnya cabaran, apakah kesannya, bagaimana teknologi mengubah pendidikan dan sebagainya. Mari kita telusuri bersama. Okay, yang first is interruptions happen globally, bermaksud setiap negara telah terkesan dan bagaimana mereka memastikan pendidikan ini mendapat minima kesannya. Okay? Pendidikan secara atas talian bukanlah pendidikan yang paling ideal, namun ini bersifat survival, bermaksud pendidikan untuk mengatasi seberapa minima kesan kehilangan pendidikan. Misalnya antara yang paling terimpak ialah menerusi kemahiran untuk mengira dari segi matematik dan juga membaca. Itu merupakan impak yang paling disenaraikan sebagai mempunyai kesan yang paling besar lah. Most of the country have more than one approach based on the students need. Okay, terdapat banyak cara dan juga kaedah yang mana mereka lakukan ataupun bagaimana approach pendidikan tu dijalankan. Ada yang remote, ada yang berdasarkan, ada pendidikan dalam talian, ada yang dilakukan secara blended ataupun hybrid, ada yang guru-guru yang terus bersifat modul yang fizikal, mereka pergi daripada rumah ke rumah untuk mencari murid, yang mana selalunya dilakukan daripada mereka yang daripada kelompok yang sukarlah untuk mereka dapatkan akses internet. Some of the country, in order for them to get the educations, mereka telah subsidiskan harga internet supaya semua mampu untuk mendapatkan internet untuk belajar, dan juga mereka telah menyediakan servis untuk rental ataupun sewa peranti, misalnya laptop, telefon dan juga tablet dan sebagainya lah yang digunakan untuk belajar. Bila dikatakan sebagai pendidikan, there is mental health that is related. So, bila mental health ataupun trauma yang berlaku kepada murid, mereka perlukan intervensi, misalnya ialah mereka perlu untuk meluahkan ataupun mereka bercakap kepada psikiatri ataupun mereka golongan pakar yang mana tahu untuk bagaimana nak approach mereka yang mengalami masalah ini. Antara cara yang mereka sediakan ialah menyediakan hotline ataupun menyediakan untuk orang yang ada masalah ni untuk mereka luahkan, mereka minta pandangan dan juga minta bimbingan daripada hotline psychological support ni. So, itu adalah cara yang juga baik yang mana dekat Malaysia pun telah diterapkan. So, parent support in education is more important than ever before. So, daripada guru sepenuhnya kini telah menjadi sebahagian besar juga telah diberikan kepada ibu bapa sebagai tutor di rumah. Hal ini kerana mereka telah berkongsi tempat kerja yang sama. Ibu bapa menjadi tutor yang katakan tutor kedua selepas guru. Kadang-kadang ibu bapa juga perlu untuk belajar berkenaan dengan mata pelajaran ataupun konten yang sedang dipelajari oleh anak mereka kerana mereka nak memberikan bimbingan. Itu merupakan satu adaptasi yang perlu untuk digalas oleh parent pada masa sekarang. On the emotional side, maybe students are more playing with their friends, bercakap dengan kawan-kawan daripada akademik itu sendiri. Jadi keperluan sosial kepada murid itu menjadi lebih besar daripada sebelum ni. As we know that technology has evolved education, at the same time we must make sure that there is safety boundaries for students, yang mana dia tahu apa yang perlu untuk dia buat. Mereka tidak dilalaikan ataupun tidak menggunakan medium yang ada untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, dan juga mereka telah mungkin lari daripada objektif pembelajaran asal itu tersebut. Oleh demikian, paling pentingnya untuk kita sebagai seorang yang berada stakeholders ataupun mereka yang mempunyai kepentingan kepada murid-murid untuk sentiasa memastikan murid dalam keadaan emosinya baik, fizikalnya baik, dan juga mereka tidak hilang minat terhadap pendidikan. Bila mereka berada di sekolah,
bagaimana pendekatan yang paling sesuai supaya mereka dapat semangat dan juga minat untuk belajar dan juga cintakan ilmu itu masih berada dalam diri mereka. Bagaimana kaedah ni diserahkan kepada kemahiran yang ada pada guru-guru kita, saya yakin dapat diselesaikan dengan cara dan juga pendekatan yang menarik semasa berada di bilik belajar. Murid dapat berkolaborasi, murid dapat berinteraksi dengan sehabis baik. Kemungkinan ekspektasi dari segi performance mereka dalam kita punya assessment ataupun peperiksaan, ujian dan sebagainya perlu untuk kita sabarkan dulu, kita rehatkan dulu, kita fokus kepada apa yang mereka kehendaki dari segi mental dan juga psikologikal kepada mereka. Semoga dengan perkongsian ini dapat kita gambaran secara ringkas berkenaan dengan cara-cara untuk kita pastikan supaya kita dapat meminimalkan impak buruk yang dibawa oleh COVID ni. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.